Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pembacaan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, tulisan Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 1376 Hijrah. Muslimin rahimakumullah. Tak ada muslimat. Muslimin rahimakumullah. Kita telah memulakan pembacaan kitab ini, baru saja memulakan kitab ini pada kuliah yang lepas, iaitu pada bulan yang lepas, di mana kita berkongsi sedikit biografi penulis Syekh As-Sa'di secara ringkas, dan kita dah masuk sikit muqaddimah kepada kitab ini. Penting kita kenal, sebab apa saya kongsi biografi ini, supaya kita kenal siapa yang menulis kitab ini, orang yang kita ambil manfaat daripada ilmu dia. Ini juga termasuk di dalam adab menuntut ilmu, ilmu yang dikongsikan oleh penulis ini. Hari ini kita dapat manfaat, kita baca kitab dia, maka kita di samping kita membaca kitab dia, kita mengambil manfaat, kita juga mendoakan kebaikan kepada dia. Sebab tu bila kita baca, kita akan kata rahimahullah, dan ini doa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita manfaat daripada ilmu yang dikongsikan. Ini juga doa. Bahkan kata Syekh As-Sa'di, para guru ini jadi hari ini kita baca kitab dia, dia termasuk dalam guru kita yang bagi manfaat pada kita. Maka para guru ini termasuk di kalangan pendidik yang mempunyai hak terhadap doa. Bila kita doa pada kedua mak ayah, kan, kama rabbayani saghira, doa keampunan kepada kedua ibu bapa. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsir ayat ini dalam surah Al-Isra', dia kata termasuk para guru yang mendidik kita. Mereka juga mempunyai hak untuk didoakan. Jadi inilah sebahagian daripada perkara yang patut kita bagi perhatian, jika sebahagian daripada adab kita lah dalam menuntut ilmu. Ini kitab tafsir yang saya sebut, kuliah lepas saya tak bawa. Jadi tafsir Sa'di ni, dia punya saiz dia besar ni je, tebal ni saja. Tapi tebal ni pun meratif muka surat jugalah. Sebab Syekh dia di samping tafsir, dia masukkan juga kaedah-kaedah tafsir dalam kitab ini. Ada bahagian yang berkait dengan kaedah tafsir, kemudian ada yang diambil daripada kitab Bada'i'ul Fawaid, tulisan Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dimuatkan juga dalam kitab ini. Kerana Syekh banyak mengambil manfaat daripada Ibn Qayyim, banyak mengambil manfaat daripada Ibn Qayyim. Dan macam tuan-tuan tengoklah, tulisan dia tak besar sangat, tulisan halus. Tulisan halus, sebab tu saiz dia besar ni lah. Tapi macam saya sebutkanlah, maknanya boleh dibaca. Dan kalau
di Arab Saudi dibaca di masjid-masjid sebagai bacaan selepas solat, sebab penulisan dia yang mudah untuk difahami dan mengandungi faedah yang banyak di dalam penulisan beliau. Disebabkan kuliah kita kuliah bulanan, jadi saya bercadang untuk tak menghuraikan terlalu panjang pada tafsir ini. Kita maksudnya kalau boleh, tujuan kita baca tafsir ini untuk kita faham apa yang dituliskan. Macam kita sebut, tafsir ini dia tafsir yang umum. Jadi kalau kita boleh baca tanpa huraian yang terlalu panjang, insya-Allah kita boleh habis dalam masa yang singkat lah. Singkat pun mungkin 2 tahun kot. Ya, bergantunglah. Pasal kuliah sekali sebulan. Ya, sekali sebulan boleh baca banyak mana. Tapi kita cubalah, maksudnya yang mungkin ada faedah-faedah yang penting kita akan hurai, ataupun ada kaedah-kaedah ataupun ayat-ayat yang perlu kepada penjelasan tu kita akan jelaskan lah. Ataupun kalau tak ada, mungkin kita akan baca macam tu saja. Ini juga sebahagian daripada kita kata budaya ilmu yang diamalkan oleh ulama, dipanggil tajridul qiraah. Tajridul qiraah ni maksudnya baca saja. Ini juga diamalkan oleh penuntut-penuntut ilmu. Maksudnya, dan baca saja tanpa huraian. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui isi kitab saja. Tapi tak apalah, maknanya kita baca dan kita mungkin hurai jugalah, sabar sedikit, insya-Allah. Untuk mukadimah pun dah 10 minit. Mungkin malam ni kita cuba untuk habiskan mukadimah. Saya ingat insya-Allah malam ni kita cuba habiskan mukadimah. Kemudian mungkin kuliah akan datang baru kita masuk surah Al-Fatihah. Muslimin rahimakumullah. Saya ingat pada kuliah yang lepas kita berhenti pada perenggan yang pertama kalau tak salah. Tapi tak apalah, kita baca balik daripada awal mukadimah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manfaat daripada ilmu Syekh di dunia dan akhirat. Kata beliau, muqaddimah. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Furqan, yang membezakan antara perkara yang halal dan haram. Al-Furqan artinya pembeza, yang membezakan antara perkara yang halal dan haram. Apa yang disebut di bahagian muqaddimah ni adalah secara umumnya adalah sifat-sifat Al-Quran. Jadi tujuannya adalah pada bahagian muqaddimah ini Syekh mendatangkan kepada kita sifat-sifat Al-Quran supaya kita boleh kenal Al-Quran dan kenal sifat Al-Quran. Jadi bila kita kenal sifat Al-Quran, maka akan mendatangkan rasa cinta kita pada Al-Quran. Kita rasa ada hubungan. Kita tahu apa nilai Al-Quran itu dan apa kepentingan Al-Quran itu kepada kita. Jadi sebagai contohnya, sifat yang pertama yang dinyatakan di sini Al-Furqan, membezakan antara yang halal dan haram, yang hak dan yang batil, membezakan antara golongan yang bahagia dan golongan yang celaka. Jadi kita tahu bila kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, ini antara benda yang kita akan dapat daripada pemahaman kita terhadap Al-Quran. Semakin jelas, kita akan nampak garisan tu semakin jelas. Yang mana yang halal dan yang mana yang haram, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan rahmatnya juga, dia telah, dengan rahmatnya maksudnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikan kitab ini petunjuk kepada manusia secara umum dan para muttaqin secara khusus, daripada kesesatan kufur, maksiat dan kejahilan kepada cahaya iman, taqwa dan ilmu. Ini juga antara sifat Al-Quran, iaitu sebagai petunjuk. Semua yang sifat yang dinyatakan ini, semua ni ada dia punya sandaran dan ada dalil dia daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi misalnya kalau sifat yang kedua ni, kita buka surah Al-Baqarah, antara awal-awal Allah cerita dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Allah nyatakan kitab ini adalah petunjuk,
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, dan juga petunjuk kepada manusia secara umum. Seperti yang dinyatakan di sini, petunjuk apa? Petunjuk maksudnya daripada kesesatan kufur kepada kufur, maksiat, kejahilan kepada cahaya iman, takwa dan ilmu. Ini antara apa yang kita akan dapat daripada Al-Quran Al-Karim. Tunjuk. Jadi persoalan di sini macam mana kita nak mengambil petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim. Pertama kena baca, yang kedua kena faham. Bila kita faham, kita baca dan kita faham, bila kita selalu baca, maka benda tu akan melekat dalam fikiran kita. Bila kita baca dan kita tadabbur, kita akan hayati benda tu. Jadi barulah kita akan benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Maksudnya apa-apa pun kita mesti nak tanya, Al-Quran kata apa? Apa-apa pun dalam hidup kita, dalam urusan seharian kita, apatah lagi dalam urusan agama kita, kita akan tanya, Al-Quran kata apa? Mesti ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah petunjuk. Saya sekarang saya nak berjalan dalam dunia, saya nak menuju pada akhirat. Saya perlukan kepada cahaya Al-Quran menunjukkan kepada saya dalam setiap perkara. Kemudian disebut, dia juga menurunkan Al-Quran sebagai penawar bagi hati dari pelbagai penyakit, syubhat dan syahwat, sekaligus mendapatkan keyakinan dan ilmu di tingkatan yang paling tinggi. Ia juga menjadi penawar bagi tubuh badan daripada segala penyakit, kecacatan dan kesakitannya. Jadi ini seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran. Min di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani, min di sini bukan min tab'idiyah, bukan sebahagian. Maksud di sini kami menurunkan daripada Al-Quran, di sini bukan maksudnya sebahagian daripada Al-Quran, tetapi keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran maksudnya kami turunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi syifa'un, penawar, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kerana itu ahli tafsir mengatakan penawar Al-Quran ini ia adalah penawar bagi hati, bagi dada manusia dan juga tubuh badan manusia. Seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh di sini, dari pelbagai penyakit syubhat dan syahwat. Jadi ini adalah dua jalan bagi syaitan untuk menyesatkan manusia, sama ada melalui pintu syubhat ataupun pintu syahwat. Syubhat ni apa? Syubhat ni keraguan, bisikan-bisikan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang membisik-bisikkan di dada-dada manusia. Ini kerja syaitan. Begitu juga dengan syahwat, nafsu syahwat yang meniupkan, yang menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Jadi ada orang yang mungkin kita kata orang yang tidak mempunyai ilmu, maka dia akan jalan yang paling berkesan pada dia adalah melalui syubhat, ataupun kita katakan ubat bagi syubhat ini adalah ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, dia tidak akan dikalahkan dengan syubhat, sebab dia ada jawapan.
Syubhat ni keraguan. Dan ubat bagi syahwat ini adalah iman. Maksudnya nak lawan syahwat ni perlu menguatkan iman. Sebab tu kadang-kadang orang yang berilmu juga mungkin dia tidak dikalahkan oleh syubhat, sebab dia boleh jawab segala syubhat, mai semua dia boleh jawab, dia boleh patahkan. Tetapi mungkin dia boleh dikalahkan dengan syahwat. Syahwat ni luas lah. Segala yang diingini oleh manusia, keinginan manusia. Manusia ni nak apa? Macam-macam manusia nak. Ada manusia yang nakkan harta, ada manusia yang nakkan nama, pengaruh, macam-macam daripada bahagian dunia. Jadi syaitan dia akan dimainkan benda-benda ni. Maka kerana itu Al-Quran ini menjadi penawar. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran akan sentiasa mengingatkan kita tentang akhirat, yang akan melemahkan keinginan kita terhadap dunia. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran akan menjelaskan perkara-perkara yang menjadi syubhat dan kekeliruan bagi orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Al-Quran menjawab pelbagai persoalan tentang ketuhanan, persoalan tentang hakikat kehidupan dunia, tentang hakikat akhirat. Al-Quran menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kata Syekh di sini, sekaligus mendapatkan keyakinan dan ilmu di tingkatan yang paling tinggi. Kita dalam perjalanan kita bersama dengan Al-Quran ni, Al-Quran akan menambahkan keyakinan kita. Bila kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan menambahkan keyakinan kita dan menambahkan ilmu bagi kita. Ia juga menjadi penawar bagi tubuh badan daripada segala penyakit, kecacatan dan kesakitannya. Bukan sahaja pada penyakit hati, tetapi juga pada penyakit tubuh badan jasmani. Dan ini diceritakan juga oleh Ibn Qayyim misalnya, ketika dia mensyarahkan surah Al-Fatihah. Beliau ceritakan waktu ketika mana beliau melakukan ibadah haji di Mekah, beliau jatuh sakit dan beliau hanya berubat dengan membaca surah Al-Fatihah, dan memang berkesan. Beliau sembuh daripada penyakit tersebut. Maka kerana itu beliau kongsikan dengan sesiapa sahaja yang mempunyai penyakit jasmani ini, baca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada penawar. Begitu juga dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana beliau dalam satu perjalanan dengan para sahabat singgah di sebuah perkampungan, minta untuk dijadikan tetamu. Jadi ini biasa. Maksudnya orang yang musafir singgah satu kampung, minta terima sebagai tetamu. Kita dulu-dulu pun, saya ingat orang dulu-dulu pun ada, kalau pergi berjalan kadang pergi singgah jadi tetamu lah. Tapi biasanya singgah rumah adik-beradik lah. Jarang lah kita pergi ketuk rumah orang yang kita tak kenal, kira minta jadi tetamu. Tapi dalam masyarakat Arab ada. Tapi cerita ni, sahabat ni minta penduduk kampung tu terima mereka sebagai tetamu, dan mereka tak mau terima. Tak apa. Kemudian mereka pun pergi. Tak lama selepas itu, ketua kampung itu disengat oleh binatang yang berbisa. Akhirnya timbul satu cadangan supaya panggil yang orang yang tadi yang minta diterima sebagai tetamu itu, mungkin mereka boleh berubat. Jadi pergi turut, mereka pun patah balik. Dia kata, boleh, aku boleh berubat ketua kampung ni, tapi dengan syarat kena bagi upah. Jadi sahabat ni pun baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, dan ketua kampung itu bangun semula seperti mana tidak ada apa-apa yang berlaku. Maknanya jadi sihat seperti sedia kala. Kemudian dia pun dapatlah upah bahagian dia, satu bahagian daripada kambing. Jadi bila dia nak makan, baru dia terfikir,
Sebab ni tak pernah berlaku. Dia kata kita tak akan makan daripada upah ni sampai kita tanya Nabi. Sampai kita tanya Nabi SAW. Dia pun balik jumpa Nabi. Lalu Nabi tanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Macam mana hang tahu kata surah Al-Fatihah ni adalah jampi? Itu yang pertama. Kemudian Nabi kata pasal upah tu, Nabi kata bagi aku sikit. Wadribu li bisahmin. Hampa makan, boleh makan upah tu dan bagi sikit dekat aku. Menunjukkan boleh ambil upah daripada jampi, daripada bacaan Al-Quran yang disebut dengan ruqyah. Ini disebut dengan ruqyah syar'iyah. Maknanya jampi yang syar'i. Jampi yang syar'i maksudnya dengan bacaan-bacaan yang syar'i, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi kita nak cerita situ tentang yang pertama surah Al-Fatihah itu sebagai jampi yang digunakan oleh sahabat ini. Dan pada hakikatnya keseluruhan ayat-ayat Al-Quran boleh dijadikan jampi. Boleh dijadikan jampi. Maksudnya boleh kita nak menjampi orang, kita baca seluruh Al-Quran boleh. Kesemuanya adalah penawar. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh di sini, sama ada penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Boleh. Dan yang lebih pentingnya adalah keimanan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata disebabkan ayat itu semata-mata. Kalau kerana ayat itu semata-mata, maka kita akan melihat ada orang baca jadi, ada orang baca tak jadi. Maka yang puncanya adalah keyakinan itu. Maka sahabat ini dia baca dengan yakin. Dia baca dengan yakin walaupun dia baca hanya surah Al-Fatihah. Kita hari ni kalau ada orang untuk rumah tukang jampi baca surah Al-Fatihah, kita rasa lekeh kan? Takat surah Al-Fatihah aku pun hafal kan? Kutlah nak baca ayat yang susah-susah sikit ke? Dia bukan cerita surah Al-Fatihah ke. Keyakinan itu, keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ibarat macam kita kata macam pisau yang tajam, kalau tak dipotong dengan betul, maka dia tidak akan memotong. Dia tak akan potong. Jadi ayat Al-Quran itu memang berkesan, tapi kadang-kadang dia tidak dipotong dengan betul. Maksudnya keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bila ada keyakinan pada Allah, ayat apa baca pun jadi. Ayat apa baca pun jadi. Cumanya dia ada jugalah kita kata kaitan dengan pemahaman terhadap ayat. Bila kita baca, kita faham ayat itu, jadi dia berselari dengan bila kita faham, dia akan mendatangkan keyakinan. Keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah SWT sebut dalam ayat itu, maka dia adalah benda yang hak. Apa yang Allah sebut, benda yang benar, yang bukan palsu. Jadi kefahaman pun ada peranan dia, dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga ada peranan. Kemudian kata Syekh, dia juga memberitahu bahawa tiada keraguan dan syak padanya dari sudut mana sekali. Yang demikian itu adalah kerana ia merangkumi segala kebenaran yang agung dalam perkhabaran, perintah dan larangannya. Jadi seperti mana yang kita baca tadi ayat zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada sebarang keraguan. La raiba situ maksudnya menafikan segala keraguan pada Al-Quran. Dan inilah cabaran pada kita. Kita hari ini kita buka Al-Quran baca, macam mana kita nak yakin dengan Al-Quran? Yang pertama masalah pasal tak baca. Yang kedua pasal tak faham. Bila tak faham, macam mana kita nak yakin dengan Al-Quran? Jadi sebab itulah pentingnya kita ada usaha ke arah itulah. Kita baca dan kita faham. Cuba untuk memahami Al-Quran, dan bila kita faham, kita cuba untuk yakin. Kita kena usahakan keyakinan terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh di sini,
Yang demikian itu adalah kerana ia merangkumi segala kebenaran yang agung. Semua yang diceritakan dalam Al-Quran adalah benda yang benar. Tidak ada benda yang palsu, yang mustahil. Sama ada dalam berita-beritanya, perkhabaran, cerita pasal kiamat, cerita pasal akhirat akan jadi macam ni. Maksudnya kita akan kena menerimanya secara yakin. Terutamanya dalam benda-benda yang membabitkan tentang perkara ghaib. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam ayat ni, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang, bila Allah kata hudan lil muttaqin, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Benda yang ghaib ni benda yang tak nampak. Dan hari ni kita kata Tuhan, Allah, tak ada siapa pun hari ni nampak Allah, tapi kena iman. Orang yang beriman, dia yakin Allah itu wujud. Cakap tentang hari akhirat, hari pembalasan, tentang kiamat, tak ada siapa pun pernah tengok lagi. Hari akhirat yang diceritakan tentang mizan, tentang timbangan amal, tentang suhuf, tentang sirat, titian sirat, syurga, neraka, siapa pun tak pernah tengok. Siapa pun tak pernah tengok. Nabi pernah tengok. Nabi ditunjukkan. Jadi ni adalah benda yang ghaib, yang dia tidak ada jalan melainkan kita kena yakin, kena dosa dapat sembahyang ni. Kalau tak kerana yakin, tuan-tuan tak amal. Dia nak buat benda yang dia nampak dan ada pembuktian, baru dia akan yakin. Kalau tak, dia takkan buat. Jadi itulah kita kata subjek ujian yang akan membezakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau semua benda tu kita boleh nampak, hilanglah ujian. Macam mana yang diminta oleh orang Yahudi, tunjukkan kami Tuhan. Orang Bani Israel minta pada Nabi Musa, tunjukkan pada kami Tuhan secara terang-terangan. Kalau semua orang boleh nampak Tuhan, selesai masalah. Tak timbul dari sana orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, pada setiap berita yang dinyatakan oleh Al-Quran, tiada keraguan, maksudnya memerlukan kepada keyakinan pada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kepada keyakinan pada setiap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa dah sifat? Yang pertama Al-Furqan, yang kedua petunjuk, yang ketiga penawar, yang keempat tiada keraguan dan syak, kemudian yang kelima, dia juga menurunkan Al-Quran dengan penuh keberkatan yang terdapat padanya kebaikan yang banyak. Maksud keberkatan, kebaikan yang banyak. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah kata suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, sifatnya mubarakun, berkat, iaitulah mengandungi kebaikan yang sangat banyak. Banyak kebaikan yang kita akan dapat daripada Al-Quran. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh di sini, keberkatan yang terdapat padanya kebaikan yang banyak, sama ada kebaikan duniawi ataupun kebaikan ukhrawi. Orang yang membaca Al-Quran, faham Al-Quran, kalau dia buat, maka dia akan mendapat manfaat itu di dunia. Di dunia lagi dia dah dapat manfaat. Kalau dia buat, kita kata dia buat tanpa beriman, dia baca, dia study Al-Quran, dia kaji, oh ni semua benda yang Al-Quran suruh buat, dia buat, tapi dia tak yakin, nescaya dia akan dapat kebaikan dunia. Tentang perintah-perintah Al-Quran, apa yang Al-Quran suruh buat, dia buat. Benda Al-Quran larang, Al-Quran tak bagi zina, tak bagi minum arak, tak bagi judi, dia tak buat.
maka dia akan mendapat kebaikan duniawi. Kehidupan dunia dia akan jadi elok, akan jadi cantik. Itu kita kata tanpa dia beriman, buat tanpa iman. Tapi kalau dibuat dengan iman kerana Allah, dia akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Tentang syariat, tentang syariat Allah, tidak ada suatu perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada manusia melainkan ada kebaikan pada perintah tersebut, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan tidak ada suatu larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang melainkan ada keburukan pada perkara tersebut, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ilmu yang melimpah ruh dalam Al-Quran ini, pelbagai ilmu. Carilah apa sahaja hari ini, semua kita boleh lihat hubung kaitnya di dalam Al-Quran. Ilmu akhirat ke ataupun ilmu duniawi ada di dalam Al-Quran. Ilmu sains, yang orang nak cakap tentang sains hari ini, banyak yang disebut dengan i'jaz ilmi, kemukjizatan Al-Quran dari sudut sains. Banyak. Kalau kita nak tengok, nak teliti dalam Al-Quran, ada banyak ilmu dalam Al-Quran. Ilmu tentang bahasa banyak dalam Al-Quran. Segala segi, macam-macam ilmu dalam Al-Quran, kaji tak pernah habis sampai sekarang. Rahsia yang sangat mengagumkan dan tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Kerana itu Al-Quran ini, dia cakap benda-benda yang di luar capaian akal fikiran kita. Benda yang di luar capaian akal fikiran kita dan benda yang tersembunyi dalam hati kita. Ini tidak ada mana-mana kalam yang boleh menceritakan benda ini. Sampai benda yang kita sembunyikan dalam hati, Al-Quran jelaskan, Al-Quran ceritakan. Tuan-tuan baca ayat tentang golongan munafik. Golongan munafik ni dia menzahirkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Banyak ayat-ayat disebabkan sifat orang munafik macam ni, zahirnya Islam tapi hakikatnya kufur, maka Allah cerita dalam banyak ayat. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Munafiqun, sehingga ada satu surah yang mengkhususkan tentang orang munafik. Sebab mereka tidak menunjukkan kekufuran mereka, maka Allah zahirkan benda yang dalam hati mereka. Allah zahirkan benda yang tak boleh dicapai oleh akal fikiran kita, benda-benda yang ghaib yang kita sebut tadi, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Al-Quran bukan cakap benda yang sia-sia. Tidak ada benda yang sia-sia dalam Al-Quran. Al-Quran cakap tentang al-hayah al-karimah, kehidupan yang penuh dengan kehormatan. Macam mana nak jadi seorang manusia yang hidup di atas dunia ini dengan kehidupan yang terhormat. Al-Quran cegah kita daripada benda-benda yang sia-sia, yang memudaratkan kita. Al-Quran ajak kita dan galakkan kita pada benda-benda yang bermanfaat. Bukan saja pada diri kita, bahkan kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita. Al-Quran cakap tentang benda yang tinggi, kehidupan di dunia dan juga kehidupan yang akhirat. Macam mana nak bahagia di dunia dan juga di akhirat. Macam mana kita di akhirat kita boleh berbahagia di akhirat selama-lamanya. Maka kerana itu, setiap keberkatan dan kebahagiaan yang dikecapi di dunia dan akhirat, penyebabnya ialah mengambil petunjuk dengan Al-Quran dan mengikutinya. Jadi ini puncanya. Macam mana nak jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang berkat, maksudnya yang penuh dengan kebaikan. Dan tuan-tuan pernah tengok kadang-kadang orang yang kita rasa hidup dia cukup terisi, banyak manfaat yang dia bagi pada masyarakat. Maksudnya kita kata rajulun mubarak, seorang lelaki yang sangat berkat. Dan perkara ini boleh dicapai dengan kita kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran dan faham Al-Quran pada setiap patah perkataan Al-Quran, pada setiap huruf Al-Quran. Di situ ada petunjuk yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan juga keberkatan hidup. Kemudian kata Syekh, dia juga memberitahu bahawasanya, kena laju sikit,
Kita nak habis mukadimah, tak jadi jawab macam tu lah. Kena laju sikit lagi. Dia juga memberitahu bahawasanya Al-Quran ini ialah pembenar dan saksi ke atas kitab-kitab yang telah diturunkan. Maka apa yang dipersaksikannya adalah suatu kebenaran dan apa yang ditolaknya adalah tertolak. Ia kerana Al-Quran ini telah mengandungi segala isi kitab-kitab tersebut, bahkan menambahinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan Al-Quran ini, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Kata Allah, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan kepada sesiapa yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan. Al-Quran ini adalah pembenar. Dipanggil Al-Muhaimin. Antara sifat Al-Quran, Al-Muhaiminu. Maksudnya saksi. Saksi ni macam mana? Maksudnya sebelum Al-Quran dah turun kitab-kitab samawi yang lain. Kitab Taurah, kitab Injil, suhuf-suhuf. Kemudian kitab-kitab ini sama ada hilang ataupun diselewengkan. Jadi macam mana kita nak tahu kata apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu itu betul ataupun tidak? Kita rujuk pada Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah saksi. Maksudnya Al-Quran seolah-olah Al-Quran ni saksi dan akan beritahu yang ni betul dan yang ni salah. Sebab Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, edisi terakhir. Jadi apa yang dipersaksikan dan diperakukan oleh Al-Quran, maka ialah yang betul, walaupun pada kitab yang sebelumnya menceritakan sebaliknya. Ini maksud pembenar dan saksi ke atas kitab-kitab yang telah diturunkan. Kemudian pada ayat ini, pada ayat surah Al-Maidah ni, maka ia penunjuk ke negeri kesejahteraan, yakni syurga, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya, memberi galakan untuk berusaha kepadanya, serta menyingkap jalan yang membawa ke negeri kesakitan, yakni neraka, dan memberi amaran daripada mengikutinya. Masih lagi dalam makna petunjuk. Dan siapa yang nak pergi syurga? Siapa yang nak masuk syurga? Ini yang Al-Quran cerita ni. Siapa yang nak masuk syurga, Al-Quran akan cerita macam mana jalan-jalan untuk masuk syurga, kehidupan yang sejahtera di akhirat. Siapa yang tak mau sakit ke akhirat, tak mau masuk neraka, Al-Quran cerita apa jalan-jalan yang akan bawa ke neraka, maka kita perlu menjauhi. Al-Quran bagi amaran. Al-Quran bagi amaran. Sampai benda yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang kita tak perasan pun Al-Quran beritahu. Ini jalan yang boleh membawa kepada neraka. Wala tarkanu ila alladhina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Maka kamu akan disambar oleh api neraka. Tengok, sampai cenderung kepada orang yang zalim pun. Ada orang mungkin dia rasa dia selamat, dia kata aku tak buat zalim kat orang pun, tapi cenderung pada orang yang zalim. Ini jalan ke neraka. Al-Quran kata wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Ada orang kata selagi aku tak berzina kira okey ya. Al-Quran tunjukkan jalan yang sebenar. Mendekati zina, maksudnya zina ni dia ada dia punya step-step dia. Itu pun jangan kamu buat. Jangan mendekati. Al-Quran menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Begitu juga jalan kebaikan. Tidak ada jalan kebaikan yang akan membawa kita pada syurga, melainkan dinyatakan, ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi kena baca lah. Kena baca dan faham Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan lagi tentangnya dengan firman-Nya. Apa lagi yang Allah cerita tentang Al-Quran? Ini semua yang kita sebut ni, semua ni Allah sendiri yang beritahu. Al-Quran ni macam mana? Inilah Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah sebuah Al-Quran yang tersusun rapi ayat-ayatnya. Ayat Al-Quran ada berapa ayat? Berapa banyak ayat Al-Quran? Ambil mudahlah 6,000 lebih. Ayat Al-Quran ada 6,000 lebih. Maknanya tak ada
ataupun ambil 6,200. Tak ada pendapat yang kurang daripada 6,200. Kalau mengikut kiraan ulama Kufah, 6,236. 6,666 tak ada. Itu tak ada. Kadang-kadang tuan-tuan pernah dengar kata ayat Al-Quran ni 6,666. Itu setakat yang saya belajar, mazhab ulama yang kira perkataan Al-Quran ni tak ada sampai 6,666. Dia lebih kurang antara 6,200 hingga 6,300 lebih kurang. Jadi semua perkataan Al-Quran ini yang dinyatakan di sini, Allah kata ini Al-Quran ini yang tersusun rapi ayat-ayatnya. Yang saya kata ni bukan perkataan, ayat Al-Quran 6,200 lebih ni ayat, bukan perkataan. Perkataan banyak lagi lah. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Maksudnya Allah cerita dalam ayat ini, Allah kata ayat Al-Quran ni tersusun rapi, kemah, tak ada cacat celah, tak ada kelompangan. Maksudnya apa? Setiap satu ayat menguatkan ayat yang lain, setiap satu ayat yang lain menjelaskan ayat yang lain, sehingga ayat Al-Quran itu tersusun rapi. Ini yang dimaksudkan dengan ihkam, jitu, kemas, perfect, tak ada cacat celah. Ini ayat Al-Quran sempurna. Bila kita baca Al-Quran, kita akan tengok ayat ni dia punya hubung kait dia dengan ayat tu, kemudian ayat tu dengan hubung kait dengan ayat ni. Macam kita kata macam sarang laba-laba. Boleh tengok hubung kait ayat Al-Quran ni. Bila kita baca secara menyeluruh dan kita faham, kita boleh tengok hubung kait satu ayat dengan satu ayat. Sebab tu dia punya dimensi dia sangat luas. Sangat luas. Bila kita baca satu ayat dengan ayat yang lain tu, tak kira lagi perkataan dengan perkataan, dengan huruf, semua tu menjadikan Al-Quran ni sebagai satu kitab yang tersusun rapi, yang tak mungkin untuk seorang manusia menghasilkan satu kitab yang seperti itu. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Dijelaskan pula kerana Al-Quran ini turunnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha mendalam pengetahuannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan ayat-ayatnya dengan keterangan yang sempurna dan menyusunnya dengan sangat rapi dan memperincikannya dengan memisahkan kebenaran daripada kebatilan dan petunjuk daripada kesesatan, serta memperincikannya dengan perincian yang menghilangkan segala kekeliruan, kerana ia datang daripada yang maha bijaksana dan maha mendalam pengetahuannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitakan melainkan dengan sesuatu yang benar, hak dan yakin. Tidak memerintahkan kecuali dengan keadilan, keihsanan dan kebajikan, serta tidak melarang kecuali daripada segala kemudaratan agama dan dunia. Ini apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi itulah berapa banyak je yang kita faham daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran dan menyifatkannya dengan sifat majid. Maksud majid ialah keluasan sifat dan keagungannya. Yang demikian itu disebabkan keluasan makna Al-Quran dan keagungannya. Jadi yang Allah sifatkan Al-Quran ni dengan Al-Quranul Majid, Al-Quran yang bersifat dengan sifat majid, maksudnya merujuk kepada keluasan dan keagungan Al-Quran itu yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah bahagian daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana zat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang bersifat sempurna, yang bersifat ketuhanan, begitu juga dengan kalamnya, tidak terpisah daripada zatnya. Yang dia juga menyifatkan Al-Quran dengan Dzul-Dzikri. Artinya ia mengingatkan kepada ilmu-ilmu ketuhanan, akhlak yang mulia, amalan yang salih, dan menasihati sesiapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran disifatkan dengan Dzul-Dzikri, maksudnya yang mempunyai peringatan. Orang yang selalu baca Al-Quran dengan faham dan tadabbur, Al-Quran sentiasa memberi peringatan pada dia.
Ini untuk muhasabah kita lah. Kita berapa kerap kita baca Al-Quran. Termasuk saya lah. Punyalah sibuk. Sibuk betul dunia kita. Sampai kita tak ada masa untuk baca Al-Quran. Ada seorang qari, penghafaz Al-Quran ni, Syekh Sufi nama dia tu, daripada Sudan. Pernah bapak dia ziarah waktu dia di Mesir. Bapak dia tanya dia tentang macam mana Al-Quran, macam mana hang dengan bacaan Al-Quran. Dia kata, alhamdulillah bapak, aku khatam setiap 7 hari. Tiap-tiap minggu aku khatam Al-Quran. Kalau kita rasa macam mana? Okey lah, kan? Bapak pun tak boleh buat macam tu kan, contohlah kan. Bapak dia kata apa? Dia kata betapa ruginya hang akan jumpa dengan satu ayat setiap seminggu sekali. Maksudnya bila kita khatam 7 kali, kita khatam sekali seminggu. Maksudnya setiap satu ayat tu kita akan jumpa sekali saja dalam seminggu. Betapa ruginya hang, dia kata. Kita rasa macam okey lah seminggu, kan? Bapak dia kata rugi lagi perkara tu. Sebab tu orang yang dia dah, bila hubungan dia dengan Al-Quran ni terlalu rapat, sampai macam tu pun dia rasa rugi. Kalau kita khatam setiap 3 hari, maksudnya setiap 3 hari kita akan jumpa dengan ayat tu, kan? Khatam tu kan, 30 juzuk, kan? Kita nak boleh khatam ni, ya Allah, kan? Nak boleh dapat sejuzuk pun, itulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik, kekuatan. Boleh baca tu, baru nak boleh baca, belum faham lagi, kan? Belum nak boleh faham. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana sahabat Nabi yang Al-Quran ni turun pada mereka. Bahkan mereka ni sebahagian daripada kisah Al-Quran. Setengah ayat Al-Quran tu turun pasal mereka. Mereka tu sebahagian daripada cerita Al-Quran. Dan bila mereka baca Al-Quran, dah tentu mereka akan ingat. Apatah lagi ayat tu memang pasal dia, mesti dia akan ingat peristiwa tu. Sebab tu Umar dia boleh kata, aku tahu, dia kata demi Allah aku tahu ayat ni turun di mana, sebab apa. Dia boleh tahu. Dia ada, kita panggil sentimental value tu, nilai daripada Al-Quran. Dan bila mereka baca Al-Quran, mereka baca tu dah tentu bukan sekadar faham biasa-biasa, mereka dah ada penghayatan terhadap Al-Quran. Jadi lagi mereka baca, lagi bertambah hubungan tu dengan Al-Quran. Setiap kali mereka baca, mereka akan ingat, ni ayat ni pasal ni, ayat ni pasal ni, setiap kali. Sebab tu kita disuruh untuk sentiasa mengulangi Al-Quran. Tapi benda ni dia proses lah, dia perlu masa. Sebab kita pun, kita jalan pelan-pelan. Kita cuba baca, faham pun kita faham. Jadi setiap kali bila kita dah mula faham ayat-ayat yang tertentu, setiap kali kita khatam, bila kita lalu ayat tu, kita dah tahu dah, ayat ni pasal ni, kita ingat. Bila kita baca lagi, khatam lagi, bila kita lalu lagi, kita akan ingat lagi, kita akan tambah lagi kefahaman kita, tambah lagi penghayatan, insya-Allah. Itulah perjalanan kita dengan Al-Quran sampailah kita mati, insya-Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, nak azan dulu kah? Masuk waktu dah kah? 1 minit lagi. Nak berhenti azan kan, kita jalan je. Kalau nak jalan kita perhabis mukadimah sama sejam lah, tak apa. Jalan je. Okey. Seterusnya kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkannya sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, semoga kamu berfikir. Ini dalam surah Yusuf. Dia menurunkan Al-Quran dengan bahasa ini, yakni bahasa Arab, untuk kita memikirkan dan memahaminya. Dia juga memerintahkan kita mentadaburnya, merenungnya, dan beristimbat dengan ilmu-ilmunya. Ia tidak lain dan tidak bukan kerana mentadaburnya ialah kunci bagi segala kebaikan yang akan mendatangkan pelbagai ilmu dan segala macam rahsia. Jadi Allah beritahu, Allah kata kami turunkan Al-Quran ini sebagai satu bacaan
dalam bahasa Arab supaya kamu boleh berfikir, supaya kamu boleh memahami. Tuan-tuan nampak tak? Jadi kita ni Al-Quran sekarang dalam bahasa Arab. Allah kata Allah buat turun dalam bahasa Arab ni supaya kita boleh faham. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh faham ke tak boleh faham bila Al-Quran dalam bahasa Arab? Boleh faham? Tak boleh faham pasal kita tak faham Arab. Jadi ayat ni maksudnya Allah bagi tahu Al-Quran ni dalam bahasa Arab supaya kamu boleh faham. Tapi kita tak faham Arab. Jadi kita dua kali kerja kita kena buat. Maksudnya kita kena faham Arab, kemudian kita boleh faham Al-Quran. Jadi maksudnya kita nak dapatkan kefahaman Al-Quran yang sebenar itu perlu kepada memahami bahasa Arab itu sendiri. Sebab rahsianya di situ. Macam mana nak dapat kefahaman Al-Quran? Melalui dengan memahami bahasa Arab. Tapi tak apalah. Kita kata setiap orang itu ikut kemampuan lah. Kita kata ikut kemampuan. Hari ini Alhamdulillah, maka kerana itu ulama' dah buat macam-macam untuk mudahkan kita, kan? Kita mungkinlah nak belajar bahasa Arab, tepuk day pula nak belajar bahasa Arab pula, kan? Bila pula nak belajar bahasa Arab, kan? Tadi baca Al-Quran pun tak dan, nak faham pun tak dan, nak belajar bahasa Arab pula, kan? Kena pula apa segala nahu-nahu tu pening, kan? Tak apalah, maknanya kita buat ni yang saya beritahu ni, maksudnya apa yang Allah SWT beritahu sebagai jalan-jalan. Maknanya kalau kita ada masa, masih muda contohnya, kan, kita ada masa yang lapang, kalau mampu untuk belajar bahasa Arab, belajar tuan-tuan, tak rugi. Tuan-tuan yakin lah, maknanya orang yang belajar bahasa Arab ni dia akan rasa lebih mudah untuk faham Al-Quran. Orang yang tak belajar bahasa Arab ni bukan tak boleh faham, boleh faham juga, tapi tak sama lah. Tak sama lah dengan orang yang faham bahasa Arab. Sebab Allah beritahu macam ni. Tapi tak apalah, yang mana yang tak boleh tu terpaksa lah pakai terjemahan, kan? Terjemahan ni maksudnya dia alat bantu lah. Apa yang diterjemahkan oleh ulama boleh lah, tapi tak sama dengan orang yang boleh faham bahasa Arab. Kata Syekh di sini, dia juga memerintahkan kita mentadaburnya. Sebab Al-Quran ni perlu kepada tadabur, perlu kepada perhati, renungan. Kena ambil masa, baca, teliti, faham. Ini macam kita dah buat kuliah subuh lah. Esok insyaAllah kuliah subuh, majlis tadarus yang kita buat ni, antara peringkat ataupun bahagian ni adalah tadabbur Al-Quran. Kita baca Al-Quran bukan kita lalu macam tu saja, tapi kita nak tahu apa yang ditunjukkan oleh setiap ayat Al-Quran, pada setiap perkataan dan setiap huruf Al-Quran. Semua itu ada petunjuk dia yang memerlukan kepada tadabbur. Melalui tadabbur ni kita akan dapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Merenung dan beristimbat dengan ilmu-ilmu dia. Banyak ilmu dalam Al-Quran yang memerlukan kepada tadabbur. Istimbat ni maksudnya korek. Yang dimaksudkan dengan istimbat ni seolah macam orang yang nak berkeluar air daripada dalam perigi. Sebab nabatu ni maksudnya telaga. Jadi istimbat mengeluarkan ilmu-ilmu Al-Quran ni daripada lubuk Al-Quran, daripada dalam. Memerlukan kepada usaha, memerlukan kepada penelitian yang mendalam terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Ia tidak lain dan tidak bukan kerana mentadaburnya ialah kunci bagi segala kebaikan yang akan mendatangkan pelbagai ilmu dan segala macam rahsia. Jadi tadabbur ni adalah pintu utama untuk kita masuk ke dalam khazanah Al-Quran. Maka kerana itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala pengagungan, syukur dan pujian yang telah menjadikan kitabnya sebagai petunjuk, penawar, rahmat, cahaya, pencerahan, peringatan, pengajaran, keberkatan, petunjuk dan berita gembira bagi orang Islam. Ini semua adalah sifat-sifat Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengetahui perkara ini, setiap yang mukallaf akan mengetahui betapa perlunya dia untuk mengetahui makna-makna Al-Quran dan mengambil petunjuk daripadanya. Sangat patut seorang hamba itu menggembeling seluruh usahanya dan menumpahkan segala upayanya dalam mempelajari dan memahaminya melalui jalan-jalan yang paling dekat untuk sampai kepadanya.
Jadi tadi dalam mukadimah ni diceritakan sifat-sifat Al-Quran, benda yang ada dalam Al-Quran ni. Jadi ini yang kita nak dalam kehidupan kita. Dan inilah jalannya, iaitu dengan memahami makna-makna Al-Quran. Jadi kalau kita tahu benda ni dan ini penting dalam kehidupan, maka kita akan letakkan keutamaan, prioriti kita dalam hidup kita. Maksudnya sepatutnya seorang Muslim, ini adalah keutamaan kita untuk memahami Al-Quran. Cukup leceh. Orang Penang kata leceh kan? Leceh lah. Ya, orang Islam tapi orang tak faham Al-Quran kata apa. Apa? Cerai katanya. Cerai. Kita dah hidup lama dah kan? Dah jadi orang Islam 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi apa cerita dalam Al-Quran pun kita tak tahu. Jadi kalau kita ada daya usaha, kita ada duit, kita ada tenaga, ada akal fikiran, inilah keutamaan yang patut kita usahakan. Sesungguhnya telah banyak tafsiran-tafsiran para imam rahimahumullah terhadap kitab Allah. Terdapat tafsiran yang panjang lebar sehingga terkeluar kebanyakan perbahasannya daripada maksud sebenar. Dan terdapat juga tafsiran yang ringkas namun berpada dengan merungkaikan perkataan-perkataan bahasa Arab tanpa melihat kepada makna yang dimaksudkan. Jadi Syekh dia beritahu banyak dah tafsir ni di pasaran ni, banyak. Tapi sama ada dia punya pentafsiran dia tu terlalu meluas sampai lari daripada maksud yang sebenar. Maksud bila kita baca tu kita tak dapat apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan daripada ayat. Sebab dia punya perbahasan tu terlalu melencong. Cerita pasal perbahasan bahasa, pasal nahwu, pasal fiqh, kan, pasal ilmu bahasa. Jadi lari daripada maksud sebenar yang kita kata tadi, pasal hidayah, pasal membezakan sifat-sifat yang penulis nyatakan. Dan ada yang terlalu ringkas. Yang terlalu ringkas ni dia cerita tentang kita panggil mufradat ataupun kosakata Al-Quran. Dia jelaskan sikit-sikit je, tapi dia tak jelaskan secara keseluruhan makna ayat tu secara umum. Dan ini juga tak sampai pada maksud. Sebab maksud, tujuan kita baca Al-Quran untuk faham makna. Sedangkan yang sepatutnya dalam perkara ini ialah menjadikan makna sebagai tujuan utama, manakala perkataan adalah wasilah kepada tujuan tersebut. Kita belajar tafsir, kita faham perkataan ni supaya kita faham maksud makna yang nak disampaikan. Maka hendaklah dilihat konteks percakapan. Ini antara benda yang membantu kita memahami Al-Quran, konteks percakapan, siyaqul kalam. Yang saya sebutkan sebelum ni, maksudnya nak tahu konteks ni kita kena tengok flow ayat tu. Sebelum cerita pasal apa dan selepas cerita pasal apa. Baru kita akan faham tentang ayat tu sendiri. Dan apa yang membawa kepada percakapan tersebut serta dibandingkan dengan percakapan yang sama di tempat-tempat yang lain. Maksudnya kita nak faham satu-satu ayat, dia tak boleh tengok ayat tu saja. Kena tengok juga ayat-ayat yang lain yang setara ataupun yang membincangkan tema ataupun topik yang sama. Hendaklah diketahui bahawa Al-Quran ini didatangkan untuk memberi hidayah kepada sekalian makhluk, sama ada yang alim atau jahil, maupun orang bandar atau orang kampung. Ini antara kemukjizatan Al-Quran. Turunlah Al-Quran ataupun bacalah Al-Quran ini pada sesiapa pun, semua akan mampu mengambil manfaat daripada Al-Quran. Hatta orang kampung biasa. Sebab tu kita ni kadang bila kita cakap pasal tadabbur, kita rasa macam kita tak mampu untuk tadabbur Al-Quran. Sedangkan tadabbur ni cukup dengan kita faham makna yang asas daripada Al-Quran. Dah cukup untuk kita tadabbur Al-Quran. Dah cukup. Bila kita faham, kita boleh tadabbur. Maksudnya bila kita faham, kita tahu apa tuntutan ayat tu. Dan kita boleh buat, kita boleh beramal dengan ayat tu. Jadi cuma kefahaman ni berbeza lah. Orang yang ada ilmu banyak, kefahaman dia dah tentu lebih banyak. Orang yang ada ilmu sikit, kefahaman dia sikit lah. Jadi itu yang akan membezakan antara dalam tadabbur tu, tadabbur orang yang alim dengan tadabbur orang yang kita kata jahil ataupun yang ilmu sikit, sudah tentu berbeza.
Maka melihat kepada konteks ayat berserta pengetahuan tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya bersama para sahabat maupun musuh-musuhnya ketika Al-Quran diturunkan merupakan perkara yang paling membantu dalam mengetahui dan memahami maksud ayat. Lebih-lebih lagi jika ia dapat digabungkan dengan pengetahuan ilmu-ilmu bahasa Arab yang pelbagai macam cabangnya. Jadi dalam beberapa perenggan ni Syekh nak bagi tahu apa yang membantu kita untuk faham maksud dan tujuan Al-Quran. Jadi tadi cakap tentang konteks. Ini akan bagi kita kefahaman yang betul terhadap sesuatu ayat. Ilmu tentang sirah Nabi, tentang kisah-kisah sahabat, ataupun tentang musuh-musuh Islam. Ini semua membantu kita untuk kita faham ayat Al-Quran itu dalam konteks dia yang betul. Begitu juga dengan ilmu tentang bahasa Arab, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Memang tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Kita nak faham Al-Quran, dia tak akan lari daripada perbahasan ilmu bahasa Arab. Barang siapa yang diberi taufik dalam perkara tersebut, maka tidak tinggal baginya melainkan meneruskan usahanya dalam mentadabbur dan memahami maknanya. Maksudnya siapa yang dah dapat alat-alat tu, tinggal lagi dia nak teruskan usaha dia mentadabbur, maka Allah akan bukakan bagi dia makna-makna Al-Quran yang sangat luas ini. Yang saya pernah sebut sebelum ni, setiap ayat Al-Quran itu ada titik mulanya. Maksudnya makna yang paling asas. Tapi titik penghujung tak ada. Tidak ada had. Tuan-tuan pernah baling batu atas air kan? Batu tu lompat tenggelam. Dia. Ada orang 2 kali lompat tenggelam. Ada orang 3 kali lompat tenggelam. Macam tu juga orang dalam mentadabbur Al-Quran. Ada orang dia boleh pergi takat tu, tapi ada orang boleh pergi jauh lagi. Maksudnya tak ada penghujung. Takat mana kita baling, Al-Quran akan bawa kita pada titik yang paling hujung, yang takat kita boleh sampai. Sebab tu tak pernah habis. Tak pernah habis. Sentiasa ada orang yang mentadabbur Al-Quran dan Allah akan bukakan pada dia makna-makna yang tak pernah orang sampai. Dan ini tidak menafikan makna yang awal, makna yang asas daripada Al-Quran. Memperbanyakkan tafakur, pemerhatian pada lafaz-lafaznya, makna-maknanya, perkara yang berkait rapat dengannya, apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang ditunjukkan secara mantuk, secara langsung, dan mafhum, secara tidak langsung. Dia ayat Al-Quran ni capahan dia tu luas. Ada yang kita boleh faham secara direct dan ada yang secara indirect. Maksudnya maksud yang sebaliknya itu pun termasuk di dalam tafsiran yang perlu kita bagi perhatian. Apabila dia telah mengerahkan usahanya untuk perkara tersebut, maka Tuhan itu lebih pemurah kepada hamba-Nya. Dan pastilah dia akan membuka untuknya daripada ilmu-ilmunya perkara-perkara yang di luar daripada usahanya. Maksudnya kita kena mulakan usaha. Bila kita ada usaha, Allah akan buka. InsyaAllah Allah akan buka daripada ilmu-ilmunya yang akan memberi manfaat pada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada saya dan sahabat-sahabat saya untuk menyibukkan diri dengan kitab Allah yang mulia sesuai dengan kondisi yang ada pada kami. Ini maksudnya penulis. Tapi tawaduknya penulis ni, dia kata saya dan sahabat-sahabat saya. Dia tak kata saya seorang. Maksudnya sahabat-sahabat dia. Maka saya sangat ingin menulis sesuatu daripada tafsir kitab Allah ini, apa yang telah dipermudahkan dan dikurniakan kepada kami. Ini bahasa, kita kata bahasa tawaduk penulis. Ia diharap dapat menjadi peringatan bagi para penuntut ilmu, alat bantu bagi penuntut pencerahan dan pembantu bagi para salikin, orang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini diharapkan boleh menjadi pembantu. Saya juga menulisnya kerana bimbangkan kehilangan ilmu ini. Nampak orang yang ada ilmu, salah satu cara untuk jaga ilmu dia adalah dengan mencatat dan menulis ilmu tersebut. Jadi apa yang kita dapat malam ni kena tulis. Kalau tidak, habis takat tu je lah. Ni tulis dan sebar. Tulis dan sebar. Macam mana yang dibuat oleh penulis ni, sebab dia takut ilmu yang dia ada tu kalau dia tak tulis, hilang lah. Bila dia tak tulis, tak sampai kat kita. Hari ni dengan sebab dia menulis ilmu itu terjaga. Dan maksudku daripada penulisan ini tidak lain hanyalah memfokuskan makna Al-Quran. Ini yang penting dan benda yang sangat bermanfaat yang
ditekankan oleh penulis. Justru saya tidak akan memfokuskan kepada huraian perkataan dan tata bahasa berdasarkan maksud yang telah saya nyatakan tadi. Jadi kita takkan jumpa dalam tafsir ni banyak perbahasan dari sudut tata bahasa. Ni yang kita panggil dengan i'rab dalam ilmu nahwu tu. Ini marfu' ke ataupun mansub ke, hampir tidak ada dalam tafsir ni. Kalau ada pun kecuali untuk menunjukkan pada makna, benda-benda yang menyumbang kepada makna, maksudnya kefahaman terhadap Al-Quran itu. Ia juga kerana para mufassirin sebelum ini telah melakukan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka bagi pihak orang Islam dengan kebaikan yang banyak. Ini juga menunjukkan kebijaksanaan penulis. Benda yang orang dah buat, buat apa kita nak ulang? Kalau yang nak cari perbahasan-perbahasan ilmu tu, boleh rujuk pada tafsiran-tafsiran mufassirin. Jadi dia fokus benda yang tak ada. Saya berharap dan bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan apa yang saya niatkan, melicinkan segala yang saya inginkan, kerana sesungguhnya jika ia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada jalan untuk ia menjadi kenyataan. Dan jika dia tidak membantu, maka tiada cara untuk seseorang hamba mendapatkan apa yang diharapkannya. Ini penting tuan-tuan. Kalau kita ada satu projek, satu benda yang baik yang kita nak buat, mesti kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, benda yang baik yang kita nak buat pun takkan jadi. Takkan jadi. Benda yang kecil yang mungkin kita nak buat, tapi dengan pertolongan Allah, Allah akan berkatkan, bagi keberkatan, luaskan manfaatnya. Saya juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikannya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan meluaskan manfaatnya kerana sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Ini juga penting tuan-tuan, tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Kita buatlah apa pun, tapi kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan untuk kita semualah. Seperti mana penulis, maknanya dia sungguh-sungguh bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam penulisan dia ni. Dia doa minta pada Allah. Ikhlas ni kita kena minta tuan-tuan. Sebab apa? Dia bertentangan dengan nafsu diri kita. Nafsu kita dia tak mau ikhlas. Nafsu dia akan sentiasa lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lawan benda tu dan kita kena minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ikhlas. Jadi kita pun minta yang sama jugalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ikhlas dalam usaha kita untuk menekuni kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan manfaatnya. Dengan sebab pembacaan kitab tafsir ini, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Selawat dan salam sebanyak-banyaknya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sekadar itu saja, selesai pembacaan mukadimah ini. InsyaAllah nanti ada satu lagi mukadimah belakang dia tu, tuan-tuan tengok. Tak apa, tapi tak apa, nanti kita bacakan akan datang. Tapi selesai mukadimah yang pertama. Alhamdulillah. Jadi semoga ada manfaatnya. Sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ambil masa tuan-tuan, lebih masa. Boleh. Ya.